kuliah pada hari itu untuk chapter pertama. Kita go through kepada subtopik 1.3 iaitu properties of fluid lah. So kat sini adalah untuk specific volume. Okay, simbol untuk volume sebelum ni kita tahu dia adalah V, tapi since dia adalah specific, so dia letak S di sini. So VS. So kalau macam contoh dalam soalan itu dia bagi kamu VS, so you dah boleh tahulah. So VS ni adalah specific volume. So kalau V saja maksudnya dia adalah volume. Okay, V kecil. So kalau V besar adalah velocity. So specific volume definition dia adalah defined as the reciprocal, susah betul nak sebut, reciprocal of the mass density or volume per unit mass. Okay, so ini adalah dia punya formula lah. So unit bagi specific volume adalah meter cube per kilogram. Okay, so ini adalah contoh untuk specific volume lah. So soalan ni dikatakan if the specific volume of a certain gas is 0.73 meter cube per kilogram, calculate its specific weight. Okay, so specific weight apa simbol dia? Adalah gamma Okay, so gamma kita apa? Tahu gamma formula dia adalah rho G. Okay, rho G. So you perlu kena cari rho dululah. Tapi kita tahu juga rho adalah 1 per Vs. Okay, daripada yang formula lah. Okay, so kalau yang ni dia gunakan Vs sebab dia bagi kamu specific volume. Okay, so dah bagi tengok pada solution dia ataupun dia penjawapan dia. Kita ada specific volume 0.73 meter cube per kilogram. And then daripada tu carikan dia punya rho lah untuk certain gas ni. So rho dia adalah 1 bahagikan dengan specific volume iaitu 0.73. You akan dapat 1.37 kilogram per meter cube. Okay, and then dah dapat rho, masukkanlah dalamnya rumus specific weight. So soalan ni sebenarnya direct. Cuma student dia selalu dia bila kita bagi dia istilah, dia tak ingat istilah ni formula dia apa So bukan setakat you kena tahu istilah tu, dan you pun kena tahu juga apa simbol untuk istilah ataupun terms bagi fluid itulah. Okay, so masukkan G. So G ni adalah apa? Gravity, iaitu 9.81. Dan yang ini you akan dapat dalam Newton per meter cube. Okay, kenapa Newton? Saya pun telah terangkan dalam kelas sebelum ini. Okay, so nampak direct lah soalan ini. So next slide. Yang ni saya minta you all buat. Okay, dan dalam kelas next nanti saya akan panggil lah seseorang untuk selesaikan ataupun tunjukkan cara macam mana dia selesaikan soalan ini. Okay, so properties fluid yang yang lainnya adalah viscosity. Okay, viscosity iaitu apa dia? A property that represent the internal resistance of a fluid to motion or the fluidity, ataupun boleh kita tengokkan daripada dia punya segi kelikatan ke kepekatan ke macam tu lah. Macam dalam gambar ni ada burung, okay, yang berterbangan di awangan, dan gambar yang bawah tu ada ikan yang berenang-renang dalam air lah. So kalau you nampak kat sini ni adalah udara, ni adalah water lah. So kita akan ada rintangan lah, maksudnya daya. Contohlah burung itu terbang dan angin ataupun udara kena pada dia. So kalau you boleh tengok secara logiknya, angin dia kita boleh almost rasa, tapi taklah daya yang dikenakan kepada badannya burung ni, dia tak adalah sekuat kalau ikan ini berenang dalam air. Okey,
Jadi dia punya orang kata tekanan untuk menghadapi halangan tu berkurang lah. Okay, sebab udara ni kita tak rasa pun. Tapi kalau air kan kita boleh lagi rasa kan. Itu yang kita panggil sebagai drag force lah. Okay. Dia sebenarnya bergantung kepada daya pada viscosity itu tersebut. Okay. So viscosity ni property which determines the amount of its resistance to a shearing forces. Kalau berbalik kepada ikan tadi dan juga burung tadi, kan kedua-duanya ada permukaan. So bila ada permukaan dan dikenakan drag force tu, dia akan berlakunya shearing force macam kita belajar dulu dalam mekanika material. Tu dalam material sekarang ni berkaitan dengan fluid. So fluid pun kalau dia bersentuh dengan apa-apa permukaan akan ada shearing lah, shearing force. Dia akan bertukar menjadi shearing force. Okay, iaitu direction dia mesti bertentangan dengan daya yang dikenakan. Okay, it is due primarily to interaction between fluid molecule lah. So dia berlaku maksudnya interaction tu antara molekul-molekul fluid itu dengan permukaan sesuatu. Okay, ni adalah properties of fluid yang kita boleh tengok lagi detail lah. So viscosity, to obtain a relation for viscosity, consider a fluid layer between two very large parallel plates, or equivalently two parallel plates immersed in a large body of a fluid separate by distance. Contohlah, kita ada plate. Okay, plate yang di atas dan juga plate yang di bawah. Okay, sekarang ni please bear your mind, plate yang di bawah ni kita fixkan dia. Maksudnya dia tak bergerak, dia memang dah fix dah dengan permukaan yang bawah ini. Okay, dia dah fix. Manakala plate yang atas ini dia tak fix, dia seolah-olah diletak ataupun memang di mergekan dalam air, tapi dia tak dipegang oleh atas ni, tak ada. Dia macam free lah, tak ada apa-apa yang diikat pada plate yang atas. So air yang berwarna biru ini contohnya lah, dia pun statik. Okay, dia statik. Air tu tak bergerak, tak ada orang kata bukan ada aliran air, tak. Kita hanya tenggelamkan dia dalamnya air. Okay, plate tersebut. Tetapi apabila sesuatu daya dikenakan pada plate yang atas, okay, daya maksudnya daya kekanan, maksudnya dia terus menarik plate yang di atas itu, akan menyebabkan akan ada aliran. Okay, ni nampak tak yang segitiga ni? Okay, segitiga ni Okay, yang L ni adalah orang kata distance antara plate atas dan juga plate bawah. Okay, yang ini kenapa ada di sini? Ini menunjukkan U ni adalah velocity lah. Okay, velocity ataupun halaju pada bahagian plate bawah ini dia kosong. Dia kosong. Okay, sebenarnya nanti saya nak tunjukkan video. Nanti saya akan tunjukkan video lah. Apabila plate yang atas ni dia tarik, okay, permukaan sentuhannya itu yang mana? Yang ini yang saya tengah buat keli ni, sentuhan permukaan antara air dengan bawah plate yang atas ni, bahagian bawah dia yang bersentuhan. Apabila plate itu ditarik, permukaan sekitar ini, okay, air itu akan bergerak seiring. Okay, dia akan bergerak seiring parallel bersama plate yang atas. Okay, dan halaju yang ini, segitiga ni, anak panah ni, semakin dekat dengan permukaan sentuhan itu, halaju dia semakin tinggi lah. Tetapi apabila ia semakin jauh daripada plate yang bergerak, halaju dia akan berkurang, menghampiri kosong. Sebab kosong ini, plate di bawah itu tidak bergerak. Okay, nampak So ini adalah dia punya profile lah. Dan di permukaan sentuhan antara plate dengannya air itu akan berlakunya shearing force, iaitu macam mana daya arah shearing force tu. Macam contoh saya kat sini lah. Okay, ini adalah plate. So bila plate ni ditarik ke kiri, permukaan sentuhan ni akan ada shearing force yang
dia punya direction bertentangan arah lah akan berlaku di situ. Okay. So bila shearing force kita tahu, shear force simbol dia adalah tau kan? Tau equal to F over A. Area tu apa? Ialah area pada permukaan bawah plate tu lah. Okay. So ini adalah sebenarnya penerangan kepada yang figure yang sebelum ini tadi tu. Okay, dan you boleh baca lah kat sini dia kata apa. Now a constant parallel force is applied. Maksudnya daya yang menarik plate itu tu adalah constant to a upper plate while the lower plate is held fixed. Okay, yang bahagian bawah tu dia macam dah fix kan, dia tak boleh bergerak ke mana-mana. So after the initial transition, it is observed that the upper plate move continuously under the influence of this force at a constant velocity v. Sebab kenapa dia constant? Sebab kenapa v ni constant? Sebab daya yang menarik plate tersebut constant. Tetapi semakin jauh daripada plate itu, velocity dia akan berkurang, tapi dalam keadaan constant pada satu layer lah. Okay, contohnya ini. Let's say lah, at this part dia punya velocity dia 5. Yang ni akan berkurang jadi 4. Ni jadi 3, ni jadi 2 dan seterusnya lah. Okay. So the fluid in contact with the upper plate stick to the plate surface and move with it at the same velocity. Air tu pun bergerak bersama plate itu sebab parallel kan, pada velocity yang sama lah. Okay. So viscosity ni dia sebenarnya kalau penerangan dia lagi panjang macam mana dia ada terbitannya rumus viscosity ni, tapi saya tak terangkan lah sedikit sebab you kena tahu basic dia sahaja. So kat sini maksudnya apa? Force which are needed to make a constant flow is adalah force. Ni adalah simbol untuk viscosity A adalah untuk area, U ni adalah yang mana? U itu adalah yang ini. Okay. Let's see, sebenarnya ada satu video nanti saya share lah kot. Okay. Kalau saya bawa keluar segitiga yang ini, let's see macam ini. Okay, dan dia dah bagi dah you punya axis adalah, ini adalah X, ini adalah Y. Okay, so yang ini tinggi, yang ini adalah you punya L. Okay, yang ini adalah panjang, ini adalah you punya V, velocity. Okay, so U tu adalah di mana-mana. Contoh kat sini U ni adalah velocity juga. So kalau saya letakkan kat sini U adalah kosong. Kalau saya letak U di sini berapa? Kita gunakan yang segitiga, kesetaraan segitiga tu lah. U berapa? Yang ini distance berapa? Contohlah distance Z ke. Okay, itu adalah U tu adalah pada certain point lah yang you nak. Okay, so bila kita pemudahkan dia punya formula itu, dia akan jadi yang ni lah. So viscosity ni adalah shear stress over shear stress rate. Okay, di mana yang ni point yang kedua, shear stress acting on this split layer is tau shear equal to F over A, where A is the contact area between the plate and the fluid. Note that the fluid layer deform continuously under the influence of shear stress. Ni kena tahu ni kena ingat ni. Fluid layer deform continuously under the influence of shear stress. Okay. Sambungan lagi, masih lagi untuknya shear stress. Okay, shear stress ni dia punya, bila kita kembangkan shear stress yang tadi itu, dia akan jadi yang ini. Ini antara famous formula lah untuk chapter 1 ni, iaitu shear stress equal to viscosity didarabkan dengan shear stress over shear stress rate. Okay. Dan unit dia adalah NS over meter cube, meter square, or kilogram per meter second, or pascal second, or ataupun Porsche. Porsche ni 10 Porsche equal to 1 Newton second per meter square. Okay. Ini adalah tadi kinetic viscosity, yang ini adalah kinematic viscosity. Is defined as the ratio of dynamic viscosity to mass density.
Okey. Di mana untuk viscosity dia adalah yang ni lah. So yang ni kena check balik ni. Yang ni rasanya ni simbol untuk V. Sama ada V ni adalah betul untuk viscosity, kinetic viscosity atau apa. Yang kita tahu yang di simbol adalah dynamic viscosity. Rho adalah density. So unit untuk kinematic viscosity adalah meter square over second, ataupun sometimes digunakan istilah Stokes. Okay, 10,000 Stokes equal to 1 meter square per second. Okay, tengok pada example 3 ni. Dia cakap a plate separate by 0.5 mm from a fixed plate. Okay, ni you bayangkan yang figure yang tadi tu, yang ada 2 plate yang saya terangkan tadi tu. From a fixed plate move at 0.5 meters per second under a force per unit area. Kat sini ada force per unit area. Kalau kita keluarkan dalam bentuk formula, dia adalah force per unit area. So, ni adalah apa? Ni adalah tau ataupun shear stress. Okay. Iaitu 4 Newton per meter square. So, determine the viscosity of fluid between the plates. Info apa yang dia bagi tadi? A plate separate. So, a plate separate ni dia bagi kamu nilai tinggi lah. L dia ke sama dengan L, ataupun dia punya pada certain point lah. Okay. So tengok pada solution dia. Dia since you tak boleh gunakan viscosity tu saja. You tahu tadi viscosity yang asal mana yang asal? Viscosity, kalau you nak gunakan viscosity ni, you tak ada kinematic viscosity. You tak ada rho, tak boleh gunakan ni, formula yang ni lah. So tengok lagi formula yang lain. Okey, mana yang tadi awal-awal tadi? Okey, viscosity. Yang ni boleh gunakan lah. Shear stress dengannya shear stress rate. Tapi you tak ada shear stress rate. You boleh gunakan yang inilah. Dia berkaitan sebenarnya. So, tengok balik yang example itu. Okey, dia gunakan ni. Yang ni adalah nilai untuk shear stress. Yang ni adalah nilai untuk you punya V tu. Okey, walaupun dia U, tapi dia bukan pada volume yang maksimum. Okey, yang betul-betul sentuh pada permukaan, dia cuma cakap je dia punya velocity saja. So mungkinlah daripada segi tiga yang volume ni, okey, ni adalah tinggi L tadi kan. Ni L, ini adalah perkadaran untuk volume. So mungkinlah somewhere here lah U tu. Okey. Dan ni adalah U punya Y. Ni U dengan Y. Okey. So sekarang nak carikan dia punya viscosity lah. So masukkan information ni, dapatkan ni, jadikan dia punya pemboleh ubah. You exchange the original formula and then you akan dapatkan nilai viscosity. Okey. Properties untuk yang seterusnya adalah compressibility and bulk modulus. Okey. Kita baca kita tengok kenyataan yang pertama ni. All fluid are compressible. Macam saya cakap tadi, are compressible. Cuma kita nak tahu sama ada dia compressible dia tu apa ni, banyak ke sedikit when subjected to applied force. Inilah mestilah force kan, sebab force yang akan menekan fluid itu. They will experience a reduction in volume. Okey, contohnya lah, you letak silinder. Okay, you ambil penutup yang betul-betul boleh menutup silinder tersebut. You mula letakkan air, you letakkan penutup and then you try to compress. Bila you try to compress, air ni pula sifat dia akan menolak balik, dia akan bertindak balas. So bila you makin compress, lama-lama air ni akan try mencarilah mana-mana lubang ke daripada penutup tu untuk dia keluar. So bila dia keluar, volume yang asal akan berkurang lah. Itu maksud dia. And then statement yang kedua, volume reduction in gases are much more compressible compared to liquid. Inilah bab udara kan. Udara ni sekecil-kecil ruang pun, macam contoh satu dotted ataupun satu lubang kecil pun dia boleh keluar. So kalau you compress,
dia akan lagi banyak dia punya volume akan keluar. Okay. Yang ni macam on a slide ni minta you consider ke a sponge lah. Contoh sponge. You masuk, let's say sponge, the sponge box tu kan badan ni boleh berlubang kan. Okay. Bila you compress, macam udara ataupun gas, you tak boleh nampak lah. Tapi you senang untuk compresskan dia. Tapi bila you mergekan sponge itu dalam air, okay, you try to squeeze, okay, nampak kan air tu keluar. So bila you squeeze, volume akan berkurang. Cuma untuk air kita boleh tahulah, air kita masukkan sekian-sekian, kita boleh tahu berapa yang berkurang. Tapi kalau udara ni you tak nampak. Tapi you boleh rasalah angin tu keluar kan. Okay. And then the change in volume which accompanies the changes in pressure is given. Ialah dia berkadar langsung lah. So sekiranya makin banyak tekanan yang dikenakan untuk menekan, semakin banyaklah volume itu akan berkurang. So ni ada dia punya formula lah. Di mana where K is the bulk modulus of substance. Biasanya bulk modulus ni benda yang rigid, bukan rigid, dah fix, dah diberikan dalam table ke, mostly di given lah. Okay. Bulk modulus is limitation for substance to resist compressibility. Okay. Kita tengok pada yang slide ini. The bulk modulus for solid and liquids remain fairly constant. Dia constant untuk bulk modulus ni, untuk solid and liquid, over the range of pressure and volume changes. Dia tetap sama je mana-mana pun, walaupun dia punya pressure dengan volume dia berubah. Sebab bulk ni dia bulk pada substance, pada bahan tersebut. Okay. Liquid are considered incompressible as the volume change is very small. Kalau you tekan, you perah, you nampak volume tu yang berkurang sikit je. So kita considerkan that types of liquid adalah incompressible lah. Okay. So unit untuk yang ni semua adalah Pascal or Newton per meter square. So ni adalah dia punya lah, contoh thermometer, piston, mana water bath, gas. You nak try to compress gas. Okay, bila you compress gas ni, dia ada gas dikatakan sebagai compressible lah. Okay. Example 4. Okay, dia kata a liquid compressed in a cylinder has a volume of 1000 cm3 at 1 meganewton over meter square. And then a volume, okay, ada volume lagi pula, a volume of 995 cm3 at 2 meganewton per meter square. Okay, yang ini kita boleh dapat tahulah dia punya untuk dia punya mana tadi, bulk. Okay, so yang ini adalah unit untuk K ataupun bukan K lah, K tu yang kita nak cari kan. K nak cari dalam bentuk megapascal. So dia berubah daripada volume 100 meter kepada 995. Okay, bukan 100 meter, 1000 cm3, dia reduce kepada 995 cm3. Okay, dengan dia punya daya ataupun yang dikenakan ialah daripada 1 kepada 2 lah, dia semakin menekan. So yang ni kita akan tolakkan lah. Okay, yang and then 995 ni perlu ditolakkan dengan, maksudnya yang akhir selepas compression tu berlaku, yang akhir tolakkan dengan yang initial. Okay, ni maksudnya abang kata initial after minus by initial lah. Okay, sama juga dengan nilai volume kamu lah, yang ini.
dan perlu dibahagikan dengan V. Okey, dengan yang V yang asal ni lah, 1000 yang asal. So you akan dapat 200 megapascal. Okey. So next fluid properties adalah surface tension. This property take place at the interface between a liquid and a gas, at the liquid surface and at the interface between two immiscible liquids. Kita akan tengoklah surface tension dia. The out of the balance attraction force between molecules form an imaginary surface film which exert a tension force in the surface. Yang ni apa maksud dia? Kita akan tengok gambar lah kot. Gambar tak ada gambar. Oh lupa, yang tu yang dalam video tu. Nanti saya share video lah. Kalau ini mungkin tak nampak kan explanation ni kan, saya akan share video. So kita apa? The force act in the plane of the surface normal to any line drawn in the surface, and it tends to reduce the surface area of liquid body. Effect of surface tension is to reduce the liquid area to minimum level and increase the internal forces. Thus, surface tension force must be in equilibrium. Yelah, maksudnya daya kenaan dengan daya pada surface tu kena sama lah untuk equilibrium lah. Cuma kat sini dia dah state kan, biasanya surface tension ni untuk air water interface dia dah bagi dah nilai dia 0.073. Untuk air mercury interface adalah 0.480. Okey, benda ni adalah dah fix lah. Okey, fixed value. So unit untuk yang surface tension adalah Newton per meter. Okey, for interior of liquid cylinder. Dia dah bagi dah, kalau untuk liquid cylinder ini adalah surface tension dia. Okey, so simbol adalah surface tension P shear over radius. R adalah radius Lepas tu kalau untuk spherical droplet, ni adalah formula dia, lain sikit daripada yang cylinder. And then the pressure differences between two surface of soap bubble adalah ni. So dia kena tahulah yang equation untuknya shear sahaja apa dia, kalau dua shear apa dia. Okey, normal. So example 5, an atomizer form water droplet. Kat sini dia cakap dah water droplet, dia tak cakap silinder lah. So kalau water droplet kita akan gunakan yang mana? Yang ada simbol 2 ni lah. This one. Okay. 45 micrometer in diameter. So ni adalah dia punya D diameter. Find the excess pressure within this droplet for water at 30 darjah Celsius, 30 degrees. Okay. So gunakan apa? Yang ni kita akan tengok pada table simbol yang this one tu adalah dia punya table dia lah. Tengok pada table, ada tak table? Tak pun. Tapi yang ni apa jenis air? Atomizer form water droplet 0.71 ke? Ni adalah air dengan water lah, iaitu 0.073. Tapi yang ni kat sini dia 0.0712. Sebab kat sini dia kata water droplet. Okay, so water droplet, air droplet kan macam titisan air kan. Titisan air dia akan bersentuhan dengan air dan juga udara lah. So that's why dia akan gunakan ini, nilai ini dapatnya daripada yang ini. Mana? This one. Okay, surface tension. Okay, ini adalah simbol untuk surface tension. Okay, so ini R ni adalah radius, yang ini adalah surface tension. So dapatkan nilai dia, masukkan nilai, dan R kita dia nak radius bukan diameter. Information dia bagi adalah meter. So
Dan mikron ni adalah 10 kali 10 kuasa negatif 6. Perlu dibahagikan 2 sebab apa? Dia nak radius. Yang dibagi ni adalah diameter. Ini adalah diameter so nanti dapatlah dalam bentuk Pascal. Okay. Calculation dia orang kata simple, pendek-pendek je. And then properties yang seterusnya adalah capillarity. Kapilari lah. Tengok kapilari dalam penyusupan air. Kapilari ni macam mana When a liquid comes into contact with a solid surface, then the adhesion forces between solid and liquid as well as the cohesion forces within the liquid must be considered. It is also because of surface tension of liquid. Okay. If adhesion forces is more larger than cohesion forces, the meniscus in glass tube will show maximum curve, such as mercury. Kalau dipasang, kalau letak nampak mercury dia, permukaan atas dia akan cembung. Kalau kita letak air dalam gelas ke, kita nampak permukaan air tu akan jadi cekung. That's why kalau adhesion forces lebih besar daripada cohesion forces, dia akan tunjukkan lah dia punya daripada glass tube tu show maximum curve lah. Yang ini maksudnya kadar lebih besar, dia akan jadi macam situasi mercury. Okay, tengok macam ni. Mercury ni kalau kita letak pada gelas ataupun pada tube, dia akan cembung kat sini. Okay, tapi kalau air, dia akan cekung. Okay. While if cohesion forces is more than adhesion forces, the meniscus will behave differently seperti air. Ni kalau inverse lah. Yang tadi mercury dia punya adhesion is more than cohesion. Tapi untuk air adalah cohesion is more than adhesion. Soalan-soalan teori dia akan tanya macam ni sebab soalan ni confused kan. So kita nak tahu pemahaman you all macam mana. Okay. Increasing of liquid's level in tube can be estimated if angle theta, which is between wall and liquid, are known. Here is the formula. Inilah formula dia lah. Okay, H2 times dengan surface tension cos theta, lambda R is radius. Okay, theta tu yang mana? Yang ni. So kalau dia macam water ataupun air, dia akan jadi macam ni. Kita nak tahu dia punya theta dan ni. You drag. Contohlah ni you punya gelas ataupun you punya saluran. Sini ada you punya theta. Okay. So H tu kita nak tahulah daripada sini ke sini berapa. Daripada permukaan dia. Okay. So theta is angle, gamma is specific weight, sigma is surface tension, R is radius. Okay. So tengok pada example 6. Find the capillary rise in the tube for a mercury air glass interface with 130 darjah Celsius if the tube radius is 1 mm and the temperature is 20 darjah Celsius, 20 degree lah. Okay. Sekarang ni, yang ni dia cuma bagi apa? Tak ada information apa. Bagi siapa yang dah buat example ni, cakap macam mana nak jawab ni? Sebenarnya example 6 ni, you akan gunakan beberapa data daripada table yang selepas slide ini. So data yang kita perlukan adalah surface tension. Theta ni dah bagi dah. Theta ni adalah 130. You kena cari gamma untuk apa? Mercury. Gamma untuk mercury. Radius apa? Radius ni adalah, yang ni dia bagi ni radius. Tapi ni adalah dalam millimeter. You kena convert kepada meter. Okay. So sekarang, data yang perlu dapatkan daripada table adalah surface tension dan juga gamma. Ataupun specific weight . So tengok pada mercury pada suhu 20. Kat sini kita boleh guna kat table ni, tak boleh sebab table A1 ni adalah properties of air at standard sea level. Tak boleh. Kita nak tengok mercury. Table ni boleh guna tak? Boleh guna ke tak? Tak boleh juga sebab adalah water at sea level. Tak boleh. Table ketiga ni boleh guna tak? Boleh sebab type of fluid
ada tak mercury? Tak ada, tak boleh guna juga. So yang ni, fluid ada tak mercury? Okey, ada. Kita ada mercury. Okey, dan pembetulan untuk table ini adalah, kena check balik specific weight bukan SG. SG adalah specific gravity. Ni adalah apa? Gamma specific weight. Okey. So, yang ini kita ada 13.56. Okey. Dan yang ada surface tension 0.51. Okey. So, dua nilai ni 13.56 dengan 0.51. Kalau you tengok pada dia punya solution, okey, dia gunakan gamma 0.514. Tapi untuk U, kalau dia bagi table 0.51 ni, tukarkanlah kepada 0.51. Dan kita tadi ada berapa? Kita punya gamma ataupun specific adalah 13.36. So yang ini owner slide ni dia saja nak confusekan kamu, sebab you tahu untuk specific weight ataupun gamma, kita ada gamma equal to rho G. Okay. So 13.570 ni, kalau you nak gunakan equation ini, you kena dapatkanlah kat table tu untuk rho bagi mercury berapa. Okay. Tapi kalau untuk lagi senang, sebab kita dah tahu rho untuk mercury, you abaikan ini. Okay. You abaikan ini, you masukkan je terus 13.36. So saya tekan nanti dapat jawapan hampir sama lah. Cuma lah dia punya error tu sikit sangat. Okay. Masukkan nilai itu. So table ni sebenarnya kita baca je. Tahu kena betulkan lah. Okay, macam ni table yang A2 ni betul dah. Specific weight adalah gamma. Yang ni gamma. Ni pun betul gamma. Cek balik dia punya simbol Dynamic viscosity adalah mu ni. Viscosity adalah kinetic viscosity adalah V. Lagi. Okay, yang tu betul. Ni betul. Okay, specific gravity SG. Ni baru betul. Yang last ni Yang last tu yang kena betulkan specific weight adalah gamma Okay. Okay, ini adalah summary lah untuk yang chapter 1 ni. Chapter 1 ni basically tentang you tahu tentang fluid properties. Tadi kita belajar pasal apa? Dia punya density, bulk modulus, viscosity, surface tension, relative density, compressibility, capillary dengan specific weight. Okay. Semua kena bear in your mind. Value of fluid properties are vary in different temperature. So kalau you perasan pada table-table yang tadi ni, dia ada temperature dan dia ada dia punya properties dia. So pada temperature yang berbeza, property dia akan berbeza. Pada fluid, types of fluid pun, dia punya properties pun akan berbeza. Okay. So itu sahaja habis untuk chapter 1. Kita berjumpa pada chapter 2 nanti. Okay. Assalamualaikum.